والعاقب والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan jaza. Alhamdulillah pada subuh kali ini, lepas subuh, ba'da subhi, kita dapat mengikuti beberapa jadual program kita. Saya diamanahkan untuk membicarakan ayat-ayat berkaitan dengan tadabbur. Saya telah pilih ayatul bir ataupun ayat 177 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, kalian rakan-rakan boleh lihat dan tadabbur ayat ni. Saya nak pergi lebih kepada tadabbur. Walaupun ayat ni nanti kita baca, dia ada kaitan juga dengan ayat yang lain. Itu saya tidak nak kupas pada ayat yang lain, tapi kurang-kurangnya bila kita membaca ayat Quran tu, dia jawapan dia banyak pada ayat-ayat yang lain, insya-Allah. Jadi surah ini ataupun ayat ini berkaitan dengan asbabun nuzul, perpindahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Itu. Saya tidak nak pergi ke asbabun nuzul, cuma ringkasnya itulah. Cuma sekarang ni kita nak membicarakan ayat yang dikatakan ayatul bir. Bila sebut al-bir tu, dia ada kaitan juga dengan surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Penghujung ayat yang kedua tu ada berkaitan juga dengan al-bir. InsyaAllah kita cuba kupas, kita tadabbur sikit demi sikit insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul azim. Ayat ini nampak panjang dan juga kupasannya juga insya-Allah panjang juga, ada kaitan dalam hal kebajikan. Jadi bagi kita ni rakan-rakan yang berada dalam grup ini, kalau kita detailkan, kita teliti ayat ini, berarti dia tidak hanya yang dikatakan kebajikan itu solat. Nah, dalam ayat yang mula-mula tu laisal birra. Laisa maknanya bukan, tidak, not. Bukan ataupun tidak. Laisa itu penafian. Jadi Allah yang menafikan. Laisal birra, al-bir itu kebajikan. Al-birra itu kebajikan. Bukanlah kebajikan itu. Kalau kita terjemah tu sebab dia ada alif lam. Alif lam tu alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah tu dah dikenal pasti kebajikan tu apa dia. Jadi Allah kata bukanlah kebajikan itu. Laisal birra. An tuwallu, engkau hadap. Kau tu ramai tu jamak tu ataupun plural. An tuwallu, kalau kita lihat dalam, sebab saya ada kalau rakan-rakan ada Al-Quran I'rab dalam bahasa Arab ni. Al-Quran I'rab dalam bahasa Arab ni.
Di situ disebutkan, kita boleh teliti apa dia yang sebut an tu. An tu huruf masdar. Huruf masdar an tu. Itu kita bukan saya nak bicarakan soal bahasa Arab, tetapi kita hanya sekadar memahaminya. Memahaminya, rakan-rakan boleh nanti bila kita baca Quran, kita boleh semak dalam i'rab Al-Quranul Karim. Ini dalam bahasa Arab lah. Ini untuk panduan kita memahami kalimat-kalimat, kedudukan kalimat tu. Okey. Kebajikan itu, Allah kata bukanlah kebajikan itu engkau hadap muka engkau ke arah wujuhakum. Wujuha tu maksudnya muka-muka kamu. Wajhun muka, mufrad atau singularnya. Wajhun. Kalau muka-muka berbentuk jamak. Wujuhakum. Kum tu kamu. Muka-muka kamu. Sebab tu bila kita tadabbur ayat Quran, tu kita nak memahami kalimat yang tersebut. Wujuh. Kita sebut wujuh tu muka-muka. Wajhun muka. Kum tu adalah dhamir ganti nama kamu. Kamu banyak, ramai, kum. Huwa humahum, ya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini dalam ilmu saraf. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita bermula dengan menghafal dhamir ni. Jadi kum tu kamu. Tapi kalau kita belajar bahasa Urdu, macam tum tu kamu juga, tum meranam. Kamu nama apa? Tum tu dia gunakan jamak atau plural. Seorang pun tum, ramai pun tum. Meranam Hamaruddin. Saya belajar dulu masa saya nak ke universiti dulu, saya belajar sekilas bahasa Urdu, tapi sekarang ni dah lupa dah. Banyak yang dah lupa sebab kita tak praktis. Okey. Jadi laisal birra, bukanlah kebajikan itu antuallu kamu hadapkan atau semata-mata kamu hadapkan. Kita boleh kata gitu. Wujuhakum, muka-muka kamu. Kum tu kamu. Qibalal masyriqi wal maghrib. Ke arah qibala tu arah al-masyriq timur, maghrib tu barat. Maksudnya solat. Kalau dulu solat kita kiblat yang pertama dulu ke arah Baitul Maqdis. Kata bila arahan daripada Allah SWT ditukar ke Maghrib. Maghrib ni ialah kawasan kita kata Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Itu yang kata Yahudi pelekeh tu. Orang Yahudi pelekeh. Apa orang Islam ni? Kejap menghadap sana, kejap menghadap sini. Itu bukan Allah tu bukan duduk di situ, tapi itu satu arah. Pengarahan. Jadi Allah arahkan kita ni satu arah, satu hala. Tadi oleh kerana bila suasana itu tak apa nak sesuai di sana, Allah sendiri yang arahkan tukar arah kiblat. Arah kiblat tu bukan arah Tuhan di situ, Allah di situ. Tetapi solat tu arah tu supaya kita solat tu satu arah. Satu arah. Kadang-kadang orang kafir ni, mereka ingat ada kita sembah ni ada benda batu tu. Macam juga di Masjid Jami' Sultan Abdul Samad. Saya banyak buat program di situ. Ada satu kita kata kumpulan daripada China datang melawat ke masjid itu. Dia nak masuk tengok dalam tu. Jadi bila kita bawa masuk tengok, dia sangka dalam masjid tu ada patung yang kita duk sembah. Itu anggapan mereka. Tapi bila masuk tak ada. Dan mereka nak tengok macam mana kita solat berjamaah. Mereka tengok, mereka ikut. Itu. Saya cakap orang Kedah boleh ikut. Okey. Jadi bila Allah nafikan, kadang-kadang kita ni rasakan bahawa kita ni sudah melakukan ibadah kepada Allah. Ataupun kita sudah melakukan kebajikan. Solat, terutamanya bagi kita yang dah ujung-ujung usia ni, kita berulang alik ke masjid. Alhamdulillah lah kita berulang alik ke masjid, solat berjamaah. Tetapi kalau kita anggapkan solat kita tu sudah cukup dekat itu, yang dikatakan inilah kerja kebajikan, tidak. Allah nafikan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu kamu hadapkan muka-muka kamu ke arah timur dan barat. Maksudnya kamu solat.
Jadi maksudnya solat di sini. Okey, apa yang dia kata kebajikan tu? Allah sambung lagi ayat ni, walakinnal birra. Lakin tu wa dan lakin tu tetapi, kalau kita belajar bahasa Urdu tu ada lakin tu adalah yang mana boleh ada bahasa Arab dalam perbandaran bahasa Urdu ataupun dalam Hindi ada beberapa kalimah atau perkataan sarwatul lughatul hindiyah tu ada kata-kata lakin, hanahi, manzur, ada perkataan itu sebab lebih kurang 600 tahun Islam bertapak di apa nama bumi kita kata kawasan-kawasan Hindi ataupun kawasan-kawasan India Pakistan ni, kawasan tu memang dah awal-awal lagi Islam bertapak selepas kejatuhan Baghdad di tangan Mongol Tatar dan mereka masuk ke benua India. Mereka masuk ke situ, akhirnya Mongol Tatar ni masuk Islam. Jadi Islam berkembang di situ. Itu yang kita tengok banyak perkataan-perkataan ataupun perkataan-perkataan Arab diguna pakai dalam perbendaharaan bahasa Urdu ataupun Hindi. Okey. Walakinnal birra, tetapi kebajikan itu. Walakinnal birra. Ada saya sebut ada 3 dimensi ya. Dalam surah ini ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama ialah keimanan. Dimensi yang pertama keimanan. Ada 5 rukun iman dalam ayat ini. Keimanan ada apa? Ada 6. Tapi dalam ayat ini ada 5 rukun iman. Jadi nak buat kerja kebajikan tu asasnya, foundationnya, kondisinya ialah bermula dengan 5 ini. Man amana billah. Man amana billah. Mereka yang beriman dengan Allah. Sekarang ni kita bahas tentang Allah ni kan. Kalau kita pergi pada pembahasan tu ayat-ayat yang lain sebagai jawapannya. Saya tidak nak membahas tentang Allah di situ. Rakan-rakan boleh lihat banyak dah kupasan berkaitan dengan Allah itu dalam dalam banyak ayat. Itu kita akan nanti insya-Allah ke depan nanti kita cuba bicarakan. Jadi oleh kerana itu yang penting sekarang ni bagaimana seseorang itu nak faham Allah tu apa. Sebab dalam boleh merujuk juga dalam kitab, kita ni ada rujukan asas akidah Islam untuk pengajian dan kuliah di masjid-masjid, surau-surau, madrasah dan bacaan umum. Ini kitab ini telah dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Ini alhamdulillah lengkap, tapi dalam edisi Jawi ya. Sebagai rujukan kita untuk nak mengenal Allah tu apa dalam buku ni. Ada rujukan kita. Banyak rujukan kita ni banyak. InsyaAllah. Jadi beriman dengan Allah. Jadi yang pertama. Kalau tidak nanti dia akan timbul masalah. Dia akan timbul masalah. Dia buat kerja kebajikan ni bagus. Bagus. Saya ada seseorang ya. Saya tak mau sebut nama. Dia praktikum dengan kami selama 6 bulan. Sebuah universiti, praktikum 6 bulan di peringkat degree. Dia ambil pengajian social work. Jadi pengajian sosial. Bagus. Bila saya latih dia boleh jadi trainer seorang perempuan. Dia berjaya dan akhirnya bila dia berada di luar daripada apa kita kata environment kita, dia terpengaruh dalam pengaruh-pengaruh kerja sosial yang di luar sana, akhirnya dia menjadi seorang penggerak Kristian di Amerika. Itu. Dia pernah menjadi kita punya Setiausaha Agung Unggas Malaysia. Sebab saya pun terlepas pandang kerja bagus dari segi sosialnya, social worknya, cuma kita tidak memberi penekanan dari segi akidah, dari segi keimanan. Itu yang rosak kita kalau kita nampak banyak orang yang ambil bidang pengajian social work ni, pengajian kerja-kerja sosial ni, tapi bila dia terdedah dalam lingkungan environment yang tak baik, akhirnya dia terpengaruh sebab dia tidak ada satu kekuatan. Oleh kerana itu ayat ini sebagai satu landasan, sebab saya bila tengok ini satu kelemahan kita sebab kita terlepas pandang, kita sangka dia ni okey, memang okey buat kerja, tetapi bila dia ada di luar, dia terpengaruh
Dia berkahwin dengan seorang Arab, kahwin cara Islam, nikah cara Islam. Lepas tu rupanya Arab ni penggerak Kristian yang kuat di Amerika. Terpengaruh sebab dia kurang, dia tak ada kekuatan. Arab lah. Boleh pengaruh dia, akhirnya Facebook dia pun dia tutup dan kita nak berkomunikasi dengan dia pun tak boleh, dia lari terus dan dia berada di Amerika. Ini satu hal, bila saya sebut sebagai kerja sosial ni, dia kena ikut panduan ayat ini, panduan bagi kita yang nak membuat kerja sosial, yang kerja-kerja kebajikan, yang saya sebut sebagai dimensi keimanan. Man amana billah. Okey, beriman dengan Allah tu kena mantap. Kalau nak faham macam mana rojokkan buku tu ada, boleh kita baca dan boleh kita belajar, boleh kita bertalaqi, boleh kita bertafaquh fiddin. Okey, insya-Allah. Yang keduanya, wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Sama jugalah, kena memahami sebab banyak orang yang sebut rukun iman ada 6. Jadi dia hafal tapi dia tak memahami bila sebut kata beriman dengan hari akhirat tu macam mana. Wal malaikah, bagaimana nak memahami para malaikat ni, beriman dengan malaikat. Wal kitab, beriman dengan kitab. Dia sebut kitab ni bukan kitab Al-Quran, kitab Zabur, Injil, Zabur, Injil, Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Macam mana nak beriman ni? Kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Al-Quran ini merupakan pelengkap. Sebab kitab yang terakhir ni pelengkap. Ajaran-ajaran yang ada dalam Zabur, Injil dan Taurat itu ada. Dan tak semua yang dipraktiskan balik, yang telah dihapuskan, hanya sesuai dengan ketika itu saja. Okey. Ini asas yang pertama. Jadi, dia sebut, walakinna, tetapi albir itu, kata Allah, walakinnal birra, tetapi kebajikan itu, man amana billah tu orang yang beriman, mereka yang beriman dengan Allah. Wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Wal malaikah, beriman dengan para malaikat. Wal kitab, beriman dengan kitab. Wan nabiyyin, beriman dengan para nabi. Okey, itu 5 rukun iman dalam ayat ini yang merupakan dimensi keimanan yang dikatakan kita nak melaksanakan kerja-kerja kebajikan. Bukan maksudnya yang pertama tadi orang Nabi solat. Maksudnya jangan kita anggapkan solat itu saja semata-mata. Solat itu yang kita kata kita dah buat kerja kebajikan. Utamanya bagi kita orang yang hujung usia ni. Sebab pencen kan, minta maaf. Sebab banyak kerja-kerja yang dapat kita laksanakan, boleh kita perbanyakkan sebab masa inilah yang kita nak membuat sesuatu kerja-kerja kebajikan, sebab kalau kita semata-mata solat, semata-mata tak dapat memenuhi, kita nak perbanyakkan amal ibadah yang boleh membimbing kita, yang boleh menjamin kita ketika kita mati nanti. Baik, dimensi keimanan. Kita pergi kepada dimensi sosial dan kemasyarakatan. Dia bermula dengan wa atal mala ala hubbihi. Wa atal mala ala hubbihi. Jadi atal mala tu membelanjakan harta yang ia kasihi, yang dia sayangi. Wa atal mala ala hubbihi. Infak, kita infak harta kita. Okay, harta yang kita sayang. Jadi maksudnya kita membuat persiapan, kita nak infak harta kita ni untuk kerja-kerja kebajikan ni, bukan yang kita tak mau dah, kita benci. Sebab tu dalam hal ini kita juga ada pengalaman bila kita kempen untuk membantu golongan sasar yang ditimpa musibah, orang bagi kain baju yang kita kumpul tengok dalam satu bungkus tu, separuh lagi yang kita kena buang. Sebab dia anggap kita ni yang buat kerja sosial ni, kerja kebajikan ni, NGO ataupun satu grup yang buat kerja kebajikan ni, dia anggap kita ni macam lori sampah. Itu masalahnya. Selalu saya peringatkan, kita kena bagi tahu awal-awal, wa atal ma'ala ala hubbihi wa atal mal. Al-mal tu harta lah. Wa ata tu, dan ata tu
kita mengimpakkan, kita membelanjakan harta kita tadi ala hubbihi, atas harta yang kita sayangi. Hubbihi. Hub tu maksudnya sayang, kasih. Hi tu apa kita panggil apa? Dhamir, nya harta tadi. Hubbihi, hartanya. Hi ka hu ka, itu maknanya nya. Kan dalam bahasa Arab kalau kita belajar hi, hu, ha. Ha tu dikembalikan kepada dhamir untuk perempuan. Hi tu lelaki. Jadi itu makna hi itu adalah dhamir ataupun ganti nama, nya kembali kepada harta tadi. Wa atal mala ala hubbi. Jadi kita tak mau bagi benda yang kadang-kadang benda yang dah rosak, barang yang dah rosak tu baru kita nak bagi kat orang. Itu yang tak kena tu. Jadi ala hubbihi tu maknanya memberi sedekah ke, impak ke, yang kita sangat sayangi. Barulah ada nilai. Kita bagi orang nak guna pun orang tak mau, dah lusuh sangat, kita tak sayang dah. Jadi itu kadang-kadang kita sendiri menganggap kita memberikan satu impak tu benda-benda yang dah tak mau dah. Kita tak suka dah dengan tu, baru kita nak bagi. Okey. Apa yang di situ yang kita nak tekankan? Bila kita pergi dimensi sosial dan kemasyarakatan itu, ialah barang kita yang kita nak sumbangkan, yang kita nak impakkan kepada golongan sasar. Ada 6 tu. Ada 6 golongan sasar tu. Zawil qurba. Yang pertama zawil qurba. Yang kedua wal yatama. Yang ketiga wal masakin. Yang keempat wabnas sabil. Yang kelima wasailin. Yang keenam wafir riqab. Ada 6 golongan sasar. Ada 6 golongan sasar. Yang dikatakan harta benda yang kita nak belanjakan itu kepada golongan sasar tadi, harta benda, duit ringgit ke ataupun peralatan ke yang kita nak bagi tu yang kita sayangi, maksudnya benda tu boleh diguna lagi, ada nilai, ada kualiti, nak sumbang kepada 6 golongan sasar. Ini luas kalau nak dibahaskan. Kita sekarang ni kita nak tadabbur memahami setiap ayat yang disebut sini. Lepas tu baru kita kembangkan bagaimana nak pelaksanaannya bagaimana. Sebab kalau sebut dakwah ni, dakwah dan pengurusan, dakwah dan management. Ini penting. Kadang-kadang kita aktif dalam dakwah tapi pengurusan kita out. Pengurusan kita bermasalah. Sebab kita tak belajar dakwah dan pengurusan. Kalau kita pergi ke universiti pun ada yang ambil bidang pengajian dakwah tu, dakwah dan management. Dakwah dan pengurusan. Okey. Pengurusan dakwah tu macam mana? Bermula dengan kita kumpul harta nak bantu pada golongan sasar. Oleh kerana itu, peringkat awalnya bila saya buat latihan kemahiran siasatan. Latihan kemahiran siasatan. Kita nak sumbang sesuatu kepada golongan sasar tu, kita kena siasat dulu apakah keperluannya. Kadang-kadang kita kata tak perlulah Ustaz, kita nak siasat apa, nak bagi-bagilah. Persoalan sekarang ni, bila kita bagi, berlakunya lumpuhkan benda yang sama juga. Saya ada pengalaman. Satu kes, sahabat dia viral dalam Facebook, tak sempat kita nak buat siasatan, nak perincikan keperluan tu. Orang pakat datang bagi sumbangan, biasanya kita ni hantar sumbangan pada golongan sasar ni, kita bawa beras. Ada 180 kampit beras, setiap kampit tu 10 kilo. Bayangkan, 180. Kan berlaku pembaziran? Minyak masak pun itu juga. Milo, susu, gula, garam, semua satu rumah jadi macam mini market. Pening kita. Dia akan berlaku pembaziran. Sebab itu, dalam hal nak menyumbang kepada golongan sasar, sini ada 6 golongan sasar tu, kita kena pasti keperluannya. Kalau dah ada beras, kita siasat, ada beras, ada minyak, tak perlu kita bawa minyak. Satu lagi, masalah kita satu lagi, kita bagi benda yang tak berkualiti. Pernah bila kita hantar bantuan, bila berlaku tsunami di Aceh, dia tanya kita, bapak bawa sumbangan apa, Bapak?
Kita kata kita beli sayur-sayuran yang ada di sana, bagus Bapak. Sebab dahlah kami kena tsunami, lepas tu terumi pula. Masuk terumi ni kebiasaan kita nak bagi bantuan pada golongan sasar ni, kita bawa apa? Megimi. Bukan tak boleh makan, bukan haram dia makan. Tapi makanan-makanan macam ni tidak memberikan satu kekuatan. Tak memberikan satu kita kata, kita perlu food security. Keselamatan makanan. Dah lah tak makan beberapa hari, tak cukup makan. Tiba-tiba bawa makanan-makanan yang tidak berzat. Ada MSG, monosodium glutamate yang banyak dalam makanan-makanan itu. Tak memberikan satu zat makanan yang boleh memberikan kekuatan kepada mereka. Oleh kerana itu, kita nak bantu orang ni, bagilah makanan-makanan yang selamat. Itu yang kita sebut sebagai food security ataupun keselamatan makanan. Itu. Jadi, sasaran pertama kita, zawil qurba. Sebelum kita nak membantu orang yang jauh, orang luar, kata luar negara, adakah kaum kerabat kita ni terlepas pandang? Sebab tu kita nak cek dulu kaum kerabat kita ni ada tak yang susah. Selesaikan dulu kaum kerabat kita. Okey, selesai. Jadi kita beri bantuan, pastikan kaum kerabat kita yang berdasarkan nasab. Yang pertama. Dia ada dua perkara yang boleh kita bagikan. Yang pertama, kaum kerabat kita yang kita beri bantuan itu tak ada yang tersisir, tidak ada yang terpinggir, tidak yang terlepas pandang. Yang keduanya, kita dalam satu jamaah, satu organisasi, satu kumpulan nak pergi bantu orang, ada tak? Kita sebut sebagai kaum kerabat dalam berorganisasi untuk pergi menghantar bantuan, ada tak orang-orang ni orang yang susah? Kadang-kadang dia ada kemahiran kerja sosial. Ada kemahiran kita bawa dia boleh buat macam-macam. Tetapi dia tak ada duit. Tak ada duit nak tambang, nak pergi, tak ada. Dan dia juga memang tahap orang fuqara, orang masakin. Tetapi semangat dia kuat. Kental untuk buat kerja sosial. Dan dia tak minta ke orang. Tapi kita lah yang kena nilai bahawa dia adalah perlu kita bawa. Kadang-kadang kita bawa orang yang memang hebat dari segi penampilannya. Tetapi bila turun ke lokasi, ke site, ke lapangan, ke peringkat grassroots, orang ni duduk relax, dia tak tahu nak buat apa. Itu masalah juga kita. Bawa, dia rajin pergi, tapi dia jadi macam nak pergi melancong. Ini masalahnya. Masalah kita ialah kita tak pilih orang yang betul-betul boleh bekerja di lapangan. Kita bawa orang yang memang orang ni duit banyak, tapi dia tak boleh nak buat kerja. Masalah kita, rugi kita bila kita pergi jauh-jauh, hantar bantuan jauh-jauh. Mungkin dalam grup ni ada Puan Siti ni, kalau dia masuk lah. Dia akan pergi ke Cebu, dia akan pergi ke Filipin. Lepas tu saya nasihat beliau juga, kita buat persiapan nak pergi ke sana, kita nak syahadahkan orang sana, revert to Islam. Jadi kita kena ada kemahiran bagaimana setelah kita syahadah mereka ni, apa nak buat. Apa nak buat, apa dia punya kerja-kerja yang patut ikut bersistematik. Kalau kita syahadah tinggal begitu, ramai masuk Islam, ramai mu'alaf, tapi tak dibimbing, akhirnya mereka akan pergi ke gereja semula. Ini sebagai selingan lah, sebagai contoh. Oleh kerana itu, bila kita sebut zawil qurba, kaum kerabat, kita bagi pada dua. Pertama, kaum kerabat yang berdasarkan nasab kita, kaum kerabat kita. Yang keduanya ialah kita dalam jamaah berorganisasi ataupun satu kumpulan nak hantar bantuan, kena pasti rakan-rakan yang bersama kita ni juga ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, oleh kerana dia ni ada kemahiran buat kerja di lapangan, kita bawa dia, kita sponsor dia, kita bawa dah, insyaAllah. Barulah kerja tu mantap, insyaAllah. Itu yang pertama. Sasaran yang pertama yang kita bermula dengan wa'atal mala ala hubbihi. Kita kumpul dah kita punya harta benda ataupun materinya yang kita nak bawa pergi tu, kita dapat kena pasti bahawa materi yang kita nak bawa sekali makanan yang bernutrisi, makanan yang berzat, makanan yang boleh memberikan satu tenaga kekuatan kepada dia. Sebab itu dalam Quran sebut ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai manusia,
Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa saja yang ada di atas muka bumi ini halal lagi thayyibah. Taib ni baik. Baik maksudnya makanan tu boleh membina tubuh badan yang baik. Yang boleh memberikan satu kesihatan. Yang ada nutrisinya, ada zatnya dan sebagainya. Jangan kamu ikut langkah jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan tu musuh kamu yang nyata. Ini sebagai satu rujukan. Okey. Wal yatama. Yang keduanya wal yatama. Ya. Jadi bila sebut yatama yatim ni, kena kenal pasti kita nak kata dia yatim tu dari segi mana? Yang pertama sekali, dia tak cukup umur. Yang kedua, kematian bapa. Macam mana nak kenal pasti kematian bapa? Bila kita nak pergi ke golongan sasar ni, dapatkan salinan sijil mati bapa. Baru boleh kita kata dia ni anak yatim. Kalau tak ada, bermasalah kita. Sebab dia sasaran tak sama. Nak bantu anak yatim macam mana? Sebab anak yatim ni tidak duduk dalam asnaf zakat. Ada orang yang tanya saya, macam mana? Kata dalam asnaf zakat. Itu kita kena ngaji lah. Kita ngaji baru kita nampak, berfaham yatim tu macam mana. Anak yang kenapa si yatim tu? Bila kita sebut yatim juga, ada dua perkara yang selalu biasa orang buat. Yang pertama, ditempatkan anak yatim tu di pusat penjagaan. Yang kedua, dia berada dalam keluarga tersebut, tetapi kita telah membuat profil keluarga anak yatim tersebut. Jadi dua. Jadi bantuan kita akan pergi ke rumah dia. Yang keduanya kita bawa ke pusat jagaan. Jadi pusat jagaan juga macam mana? Itu kena ambil kira semua perkara. Kalau tidak nanti naya anak yatim. Kenapa timbulnya hal ini? Ada masalahnya dalam surah Al-Ma'un. Asbabun nuzulnya, ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yad'u yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Adakah kamu lihat ara'aita allazi yukazzibu bid-din, orang yang mendustakan agama ni? Siapa dia? Fadzalika allazi yad'u yatim, mereka yang tidak mengambil, tidak kita kata tak ambil cakna, tak mempedulikan anak yatim, berlaku kekerasan terhadap anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Ada kaitan yatim dan miskin, ada kaitan. Apa sebab jadi gitu? Kenapa Allah kata pendusta agama? Sebab ada orang yang ambil ibu janda. Saya sebut ibu janda ni sebab di Thailand ni lebih dikenali sebagai ibu janda. Sana ada satu persatuan wanita petani. Ada ribuan ibu janda. Saya sering ke sana memberikan motivasi, memberikan kaunseling kepada mereka yang trauma apabila ibu-ibu ini, suami mereka ni ditembak, dibedil, mati. Jadi keadaan mereka trauma. Jadi kita memberikan satu kekuatan. Saya kata, jangan sedih kerana alhamdulillah Allah jemput suami kita ni balik dengan cara yang elok. Jadi baru dia rasa ni, tidak dia duk rasa macam, adakah kita reda tak reda dengan Allah ambil suami kita, ambil bapa pada anak-anak ini, pulang balik ke alam barzakh? Adakah kita reda tak reda? Kalau kita duk menangis, kita meratap, menangis, menunjukkan seolah-olah macam kita tak reda dengan kematian suami kita, itu nak kena pulih balik secara psikologinya. Jadi dia ada persatuan itu persatuan wanita petani ataupun perempuan petani, dikenali sebagai Perwani. Boleh lihat dalam Facebook diorang, Perwani, P-E-R-W-A-N-I. Dalam persatuan ini yang terdapat daripada golongan ibu-ibu janda, ribuan ibu janda. Okay. Kalau Yayasan Nusantara ni ialah anak-anak yatim pun ribuan anak yatim juga di 3 wilayah, 4 daerah di Senggora. Okay. Baik, bila sebut anak yatim di situ, kena memahami betul-betul anak yatim ni, anak yatim yang ibu janda yang susah lah, bukan anak yatim ibu janda yang kaya. Kita buat program, kalau anak yatim pada ibu janda yang kaya tu buat program pada anak-anak ni lebih kepada motivasi, kaunseling, bukan nak memberi bantuan makanan ke RM2 sebab dia anak orang kaya. Sebab tu kena dapat beza anak yatim, anak orang kaya dengan anak orang miskin. Anak orang kaya tu kita buat lebih kepada motivation untuk anak-anak ni dan juga kaunseling, nak pulih balik. Dia ada bapa tiba-tiba
bapa dia tak ada, meninggal. Jadi bagaimana cara nak mendekati anak yatim ni? Baik. Bila sebut anak yatim, di ujung tu ada pula wal yatama wal masakin. Miskin. Miskin ni berada dalam asnaf zakat yang 8. Buka, bagi rujukan lah. Dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9. Rakan-rakan dalam grup ni boleh tulis surah yang ke-9, nama surah tu At-Taubah. Ayatnya 60. Surah yang ke-9, kalau siapa yang ada dalam handphone, smart Quran tu mudah. Smart Quran Jakim tu mudah cek surah. Kalau sebut surah yang ke-9, tekan surah ke-9 akan keluar surah sebut dan pilih ayat yang ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnas sabil wal faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu dalam surah At-Taubah. Baik. Jadi dalam ayat ini ada satu kumpulan orang miskin, wal masakin, orang-orang miskin. Jadi sasaran nak membantu orang miskin ni macam mana, bagaimana, apa dia kelengkapan yang perlu ada, apa persiapan yang perlu ada nak membantu orang miskin. Dia ikut negeri kan. Kalau di Kedah, siapa yang tinggal di Kedah, Lembaga Zakat di Kedah ada kolaborasi dengan masjid-masjid. Jadi setiap masjid tu ada penolong imam, penolong amil. Setiap masjid tu ada penolong amil. Amil ni duduk dalam asnaf ini. Asnaf, 8 asnaf. Jadi sebut asnaf ni, kadang-kadang kita sebut ni asnaf. Tapi sebenarnya kita tak faham asnaf tu ada 8. Kalau dalam surah ini dijelaskan innamas sadaqat. Sadaqat ni, sedekah ni maknanya zakat. Az-zakah. Sebab sedekah ni ada kategori yang atas sekali yang wajib itu ialah zakat. Yang kedua ialah sedekah yang bentuk sumbangan sunat. Ini makna innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Dia mula dengan fuqara wal masakin. Dalam ayat ini kita punya dimensi sosial dan kemasyarakatan ini ada 6 sasaran kita ialah bermula dengan zawil qurba wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Itu sebab tu kita kena kerjasama, bincang dengan zakat, lembaga zakat ke pusat zakat, tak kira nama pengurus pengurus zakat, kita bincang sembang bagaimana kita nak memahami golongan yang dikatakan miskin itu, wal masakin. Yang kedua pula, yang ke berapa? 1 zawil qurba wal yatama wal masakin. Yang keempat, wabnas sabil, musafir. Macam mana nak memahami maksud musafir tu secara luas? Sebab itu bila berlakunya COVID-19 itu, kan banyak orang menyumbang kepada anak-anak kita yang terkandas di universiti, di pusat-pusat pendidikan, di pondok ke, di madrasah ke, di ma'had ke, di universiti ke, terkandas, terputus makanan, terputus duit poket. Ini boleh kita kategorikan sebagai musafir, wabna sabil. Jadi boleh kita gunakan sumbangan zakat untuk itu. Wabna sabil. Lepas itu seterusnya yang ke berapa? Zawil qurba wal yatama wal masakin wabna sabil. Yang ke-5, wasailin, orang-orang yang meminta-minta. Orang-orang ni bukan orang yang dikategorikan sebagai asnaf zakat. Orang yang meminta-minta ni dia bukan berterusan meminta-minta, dia ada masa tertentu. Macam berlakunya COVID-19. Kalau saya rujuk pada lembaga zakat di Kedah, dia terpaksa kena keluarkan zakat, maksudnya 3 kali ganda. Mula tu memang dah rekod orang yang menerima zakat bulanan, harian dan sebagainya. Tetapi bila berlakunya COVID-19, orang yang dulu tak dikategorikan dalam asnaf zakat dah terpaksa ditarik masuk dalam asnaf zakat. Sebab mereka ni
Peniaga-peniaga yang tak boleh berniaga, duit simpanan mereka pun habis. Peniaga-peniaga harian, pasar pagi, pasar petang ataupun pasar malam. Tak boleh berniaga sekian lama, menyebabkan akhirnya terputus. Jadi kita boleh masuk dalam kategori as-sailin. Bila kita masuk dalam kategori orang yang meminta-minta, as-sailin ni, as-sail tu yang meminta, sailin tu orang yang meminta-minta, ramai. Sebab dia bukan susah asalnya, tapi dia cukup makan, dia cukup perniagaan dia berjalan elok, tetapi oleh kerana perniagaan dia tu tak dapat berjalan dalam tempoh PKP, yang akhirnya simpanan tu yang tak nak bendera putih tu. Itu cerita dia. Jadi ini juga memberikan satu kepahaman kepada kita bila berlaku satu-satu kes yang baru kita nampak ayat ni. Kalau tidak, kita tak, macam mana orang minta-minta ni? Adakah kita jumpa di tepi jalan, depan bank, minta-minta? Adakah kita nak kategorikan macam tu? Itu pun kena disiasat. Sebab itu saya katakan, kalau kita jumpa orang yang meminta-minta tu, kita siasat bukan maksudnya kita tak mau bantu dia. Siasat apa masalah dia, apa keperluannya. Sebab kita nak bagi mengikut keperluan. Tanya dia duduk di mana? Kadang orang kita ni malas nak tanya. Bila dah bagi duit 100,000, Ustaz, kami dah bagi 100,000, kami bagi 50,000. Baru kami tahu tak, itu hampa bagi. Bukan dia paksa. Sebab kesilapan kita ni, minta maaf lah sebab yang duk bagi ni orang korporat besar. Mereka yang profesional ni. Tapi dia ambil jalan mudah. Dah terkenal baru tanya kita. Berapa ribu baik bagi? Sebab 100,000. Berapa ribu? 50,000. Itu. Macam mana boleh ni? Tengok video. Alah, kesian sangat video. Video sekarang ni, zaman teknologi canggih hari ni, dengan video tu, dia buat menyebabkan kita sebab tengok nak pergi hantar bantuan. Tapi, kenapa tak tanya agensi agama? Kenapa tak tanya JKM? Ini agensi yang duk kontrol, yang ada maklumat, ada informasi. Akhirnya, tipah tertipu. Itu masalahnya. Baik. Yang ke-6. Sasaran yang ke-6 ialah wafir riqab. Riqab ni kita sebut hamba. Hamba pun, kita mula fikir, nak bebas hamba yang macam mana? Jadi zaman Rasulullah SAW dulu, mereka ni dijual beli hamba ni untuk menjadi budak suruhan. Itu, ketika itu. Tapi adakah riqab ni hanya sesuai hamba yang kita nampak macam mana di zaman Rasulullah SAW? Sebenarnya dia, ayat Quran ni, dia boleh digunakan masa mana pun. Sebab itu kalau nak tahu tentang riqab ni, pergi ke Majlis Agama Islam Selangor, mereka ada bahagian riqab. Macam mana nak ditarifkan riqab yang secara menyeluruh, secara luas. Sebab ayat Quran ni dia tak sempit, dia ikut zaman, ikut keadaan, suasana semasa tu, boleh pakai maksud yang sama juga. Jadi riqab ni yang kita kata hamba ni, mereka beginilah. Siapa yang ada NGO yang bergerak di Selangor, mereka mendapat bantuan daripada zakat riqab di sana. Sebab dia ada bahagian riqab. Bukan maksudnya lain lembaga zakat, pusat zakat, tempat lain tak ada. Mereka bantu juga. Tapi dia ada nama yang khas. Ada bahagian yang khas mengendalikan golongan riqab. Pusat pemulihan dadah swasta, pusat pemulihan mereka yang kita kata wanita-wanita yang terlanjur, pusat kita kata pemulihan kepada maknya, dia ada. Jadi bantuan kepada riqab ni akan disalurkan geran tahunan kepada grup-grup ini yang mengendalikan kerja-kerja sosial, kebajikan komuniti dan kebajikan ni. Okey. Sasarannya 6. Kita ada masa lagi tak lama, insyaAllah. Nanti saya cuba habiskan ayat ini. Kemudian dimensi yang ketiga. Karakter. Penampilan kita. Yang nak buat kerja kebajikan ni. Wa aqamas salah. Mereka yang mendirikan solat. Bila sebut solat itu, kita merujuk pada surah Al-Ankabut. Boleh catat surah Al-Ankabut
ayat yang ke-45. Surah Al-Ankabut ni surah yang ke berapa? Cek tengok lah. Al-Ankabut ayat yang ke-45. Watlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis salah. Dirikan olehmu akan solat, sesungguhnya solat itu dapat mencegah kamu daripada perkara buruk dan mungkar. Jadi orang yang nak buat kerja kebajikan ni kalau pergi kepada dimensi karakter ya, akhlaknya, dia akan buat kerja tu dengan baik. Tak jadi salah guna pecah amanah dan sebagainya. Sebab dia telah dilatih dan dididik secara terapi solat tu yang menyebabkan dia dapat satu kekuatan. Buat kerja-kerja ni dia tak mudah terpengaruh, tak mudah akan terperangkap dengan ujian-ujian yang macam ni. Jadi wa aqimis solah. Wa aqamas solah kan? Wa aqamas solah berdasarkan pada ayat wa aqimis solah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu surah Al-Ankabut ayat 45. Surah Al-Baqarah ayat 45 juga. Surah Al-Baqarah ayat 45 juga. Yang berbunyi wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Minta tolong dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amat berat bagi kamu melainkan orang-orang yang khusyuk. Jadi dia dah terdidik dengan solat. Solat orang yang khusyuk yang memberikan satu tenaga kekuatan dia dalam buat kerja-kerja kebajikan ini. Itu. Kemudian dalam dimensi karakter ni juga disebut sebagai apa disebut? Walmu wa atal wa aqamas salah wa ataz zakah, mengeluarkan zakat. Bila sebut solat dan zakat ni, di situ kita kena ambil faham, ambil tahu zakat ni satu kekuatan bagi kita kalau berjalan dengan baik, pungutan dan juga pengagihan zakat ni berjalan dengan baik, insya-Allah memberikan satu kekuatan kepada kita. Nah, dana zakat ni penting, sangat penting. Macam dalam Universiti Azhar di Mesir tu tidak bergantung pada kerajaan. Dana mereka berbilion-bilion. Sebab itu kalau belajar di sana, duit dia sikit. Tak macam kita universiti kan, nak bayar berapa ribu satu sem, nak kena bayar. Sana tak. Bayar berapa puluh ringgitnya. Satu sem tu. Yang penting kita bayar untuk kita masuk peperiksaan. Jadi di dana itu diguna untuk pelajar dan juga untuk tenaga pengajar. Jadi income dia ialah daripada wakaf dan juga zakat. Ini satu kekuatan. Kalau kita faham betul dan kita memahami peranan, fungsi, function zakat itu, dia memberi satu kekuatan untuk kita membantu golongan sasar. Tak timbul masalah. Yang masalah hari ini kita berbisnes pun kita tak niat nak keluarkan zakat. Kita bisnes, kita tak niat mengeluarkan zakat. Sebab itu selalu saya beritahu pada orang yang bisnes ni, niat pertama kita minta doa pada Allah supaya Allah bagi kekuatan kita boleh mengeluarkan zakat sebanyak-banyaknya. Saya kata minta keluar zakat, boleh keluar zakat berlipat kali ganda, berarti Allah akan bagi kekayaan. Tak perlu kita minta kaya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ini Nabi ajak ada. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ini doa yang diajar oleh Nabi. Kalau kita baca mak surat, ada doa ini. Nabi ajak seorang sahabat yang minta tolong bagaimana nak selesaikan masalah hutang piutang ni. Nabi ajak. Yang keempat tu baru. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Bukan di awal. Awal minta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada apa kita panggil apa? Keserabutan kepala otak itulah. Dan juga kebimbangan kita yang pertama. Duka nestapa kan? Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada
apa kita panggil apa wa'udzubika minal hammi wal hazan. Dia jadi serabutlah. Kita nak fikir pun kata orang tadi fikir tak tobit. Hazan tu bimbang. Jadi duka, nestapa dan kebimbangan yang pertama. Yang kedua, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku mohon perlindunganmu daripada lemah dan malah. Sifat lemah, bila kita lemah, kita malah malas nak buat apa. Jom kita pergi keluar, Aurish. Tak maulah, sebab apa? Lemah. Bila kita rasa lemah tu, kita tak mau. Dia akan ada malah. Lemah kawannya, malah. Yang ketiga, wa'udzubika minal jubni wal bukhal. Aku mohon perlindunganmu daripada pengecut dan bakhil. Kawan pengecut bakhil. Padahal, orang yang banyak sedekah tu, Allah berlindung daripada musibah dan Allah menambahkan berlipat kali ganda rezeki. Ini orang yang banyak yang memberikan sedekah. Ikut kemampuan kita. Ada orang susah, dia tiap-tiap hari sedekah walaupun RM1. Maksudnya sedekah dia tu berterusan. Hari-hari dia akan mendapat kelebihan sedekah. Walaupun RM1. Dia tak putus sedekahnya. Yang ketiga, yang keempat tu barulah Nabi ajak wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrijal. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada tekanan hutang, cenggaman hutang dan tekanan orang. Jadi bila kita ni banyak hutang, bebanan hutang kita banyak, tidur tak lena kerana orang lah ni bank pun dia main telefonnya, hantar mesej telefon mengganggu kita, jadi kita hidup tak tenang sebab kerana pengurusan kewangan kita tidak berjalan dengan baik. Itu kita bab lain, cerita lain pula. Okey. Jadi itu yang berkaitan dengan apa? Yang kita sebut sebagai apa? Zakat. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Wal mufuna tu ialah mereka yang menyempurnakan. Wal mufuna tu mereka yang menyempurnakan bi ahdihi, bi dengan ahdihi atau ahdihim, janji mereka. Bi ahdihim tu janji mereka. Mereka yang menyempurnakan janji mereka. Iza ahadu, iza tu apabila ahadu mereka berjanji. Janji manismu. Janji ini maksudnya dia masuk dalam kategori orang yang melakukan kerja kebajikan. Kalau dia tak menunaikan janji, berarti dia tak masuk dalam kelompok orang yang buat kerja kebajikan. Dalam ayat ini ialah mereka yang dimensi karakter, iaitu yang berjanji itu termasuk dalam orang yang buat kebajikan. Baik. Kemudian yang di hujung tu. Sebab bila kita buat kerja kebajikan tu, kita akan berhadapan dengan macam-macam ujian. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Mereka yang sabar. Orang-orang yang sabar. Was-sabirina tu ramai, jamak ataupun plural. Sabar, orang yang sabar. Sabirin, orang-orang yang sabar. Ramai, jamak ataupun plural. Apa dia sabar dalam apa perkara berkaitan dengan apa? Fil ba'sa'i, kesempitan. Fil ba'sa'i, mereka tu bersabar dalam kesempitan. Wa dharra'i, mereka sabar dalam kesakitan lah. Kesempitan, kesulitan, kesakitan. Wahinal ba's, mereka ni juga sabar dalam perkara yang bila berlaku peperangan macam di Syria, di Palestina, di sana tu, orang-orang yang buat kerja kebajikan yang berada di sana tu, mereka akan berhadapan dalam situasi peperangan. Baik. Bila semua ni kita lakukan yang katakan kerja kebajikan tu, di hujung tu Allah bagi anugerah. Allah bagi bintang. Anugerah orang yang buat kerja macam ni. Bila berjaya dalam kerja-kerja ni, disebut sebagai ulaikal ladzina sadaqu. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu adalah orang yang bertakwa. Dua anugerah bintang
ataupun anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang ini kalau clear dengan kerja kebajikannya, orang ni akan dapat dua. Yang pertama, gelaran dia ialah orang yang benar. Yang pertama. Yang kedua, gelarannya orang yang bertakwa. Ini dalam tadabbur ayat ini. Tadabbur ayat ini. Jadi saya bagi peluang untuk ada persoalannya sebab kita sekarang ni 8.33. Kita akan sampai 8.45. Saya pukul 9 nanti saya akan ke masjid Tuanku Salahuddin. Sebab ada program bersama dengan pejabat agama, program bersama dengan bahagian KKM, Kementerian Kesihatan. Saya duduk dalam duta kenali ubat anda ni sebab saya ni banyak terlibat dengan kerja-kerja sosial ni. Dan kita dengan AADK sekali di masjid tu ada macam-macam jenis program sampai tengah hari, insya-Allah. Saya bagi peluang kepada rakan-rakan yang ada dalam grup ni boleh bertanya. Wallahualam. Okey, nampak kat sini pun ada. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memberi zakat contohnya kepada menantu yang menantu kita layak tak dapat zakat? Dia jatuh dalam kategori anak-anak kita lah. Menantu anak tu adalah kategori sebab patutnya anak lah yang kena bantu mak ataupun mak mentua ke pak mentua ke mak kita, ayah kita, patut begitu kedudukan dia kan. Ya. Sama patut begitu. Tapi kita pula nak bantu dari segi zakat di situ. Dia akan dimasak sebab orang yang terlalu dekat dengan kita. Jadi kalau bantu, jangan bantu atas nama zakat, bantu atas nama kita, kerana mungkinlah dia susah kan, kita nak bantu dengan itu sebab anak mak pak ni dia duduk dalam lingkungan ada tanggungjawab siapa? Ayah ibu ni tanggungjawab kepada anak. Anak pula tanggungjawab kepada ibu. Itu dia jadi dia punya putaran begitu. Menantu lelaki, kalau anak perempuan menantu lelaki. Sebab dia duduk dalam cycle kita tu. Jadi kita bagi bukan atas nama zakat, kita bagi atas nama kita ada duit. Biasanya kalau kita bagi tu dan juga kita boleh buat kiraan tolak daripada income tax dan sebagainya kan. Itu sebab kita perbelanjaan tu ada sasarannya. Tapi dalam lingkungan anak mak pak datuk ni dia duduk dalam satu cycle. Walaupun menantu tu lelaki, saya menantu lelaki. Menantu lelaki. Sebab dia saya tak ada kata, saya bagi saya ni lebih baik gitulah, lebih baik kita bagi bentuk bantuan lain. Kita zakat tu untuk kita beri bantu yang di luar ataupun kaum kerabat kita yang jauh, yang bukan dalam cycle kita. Jadi tak boleh kira zakat lah kalau bagi nak untuk dikirakan sebagai zakat, tak boleh lah nah. Kewajipan kita terhadap anak menantu kita. Dan kewajipan pula anak menantu pada kita. Itu dia timbal balik gitu. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya yang sambung daripada yang tadi tanya tu. Kalau kita tak bagi sebagai zakat ke, kita bagi sebagai hadiah ke, sedekah pada menantu, boleh ke? Boleh kita bagi itu berdasarkan pada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan boleh bawa zakat, tapi tanggungjawab sebagai kita ada harta, kita backup dia, kita bantu dia, itu tak masalah segitu. Kita guna zakat untuk bagi pada orang lain yang bukan dalam cycle kita tu. Dia tak masalah kita keluar zakat juga, kita bagi pada sasaran yang lain. Jadi kita nak pilih yang orang dekat dengan kita. Itu masalah sekarang ni. Sebab sepatutnya anak menantu ni lah membantu kepada ayah ibu, pak mentua, mak mentua ni patut begitu. Ataupun anak ni masalah dari segi bankrupt dan sebagainya, kita ada duit, kita bantu lah. Tak ada masalah. Jangan atas nama zakat, kita bantu atas nama kita bertanggungjawab sebagai ayah ibu ataupun pak mentua, mak mentua. Patut begitu.
Zakat tu kita guna lah pada orang lain pada di luar pada circle kita tu, yang di luar pada ayah ibu kita. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya yang tadi ayat nombor berapa yang surah Al-Baqarah yang Ustaz baru tadabbur sekejap ni tadi? Al-Baqarah tu ada dua. Al-Baqarah ayat 45. 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang satu lagi tu Al-Ankabut ayat 45 juga. 45. Ma ilaika minal kitab wa aqimis solah. Dia ayat sama, kebetulan ayat dia sama. 45 tapi surah yang berbeza. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Allah berkatuh. Okey, kat sini ada soalan daripada Vanessa. Ustaz, dalam karakter membuat kebajikan, apa konteks solat disertakan dengan mengeluarkan zakat? Dia solat, dia dalam karakter, kita kata dimensi karakter kita kata. Sebab situ satu kita mendirikan solat tu kerana kita nak membina satu kekuatan diri kita. Yang dikata solat tu dapat mencegah perkara yang buruk dan mungkar tu, sebab bila kita buat kerja kebajikan, sudah pasti kita akan diuji dengan macam-macam. Kita akan berhadapan dengan macam-macam saya sebut tadi kan. Duk ikut saya buat kerja dengan saya, jadi si Ustaz Agung saya. Tiba-tiba akhirnya dia jadi penggerak Kristian yang aktif di Amerika. Sebab solatnya tu tidak dibina dengan betul-betul. Akidahnya tidak kita gilap betul-betul. Jadi menyebabkan akhirnya kita buat kerja kebajikan ni nampak daripada zahirnya kebajikan. Tetapi kekuatan dalaman. Jadi solat itu satu kita membina kekuatan dalaman. Yang kedua dikaitkan iringan dengan zakat tu, kerana kita bila dah berada di lapangan sudah pasti kita memerlukan dana yang banyak. Oleh kerana itu bagaimana kita nak memperkasakan zakat itu dari segi pengurusan kutipannya, dari segi pengurusan agihannya. Kalau itu berjalan dengan baik dan kita angkat isu tu betul-betul, dan orang yang ada harta benda, yang ada kemampuan untuk mengeluarkan zakat, dia akan lebih ke harapan. Jadi kita memberikan satu motivasi, minta doa kepada Allah supaya dapat keluar zakat sebanyak-banyaknya. Jadi Allah bagi. Bila Allah bagi berartinya dia dapat kekayaan. Tak perlu kita minta, ya Allah, aku nak kaya, tak perlu. Kita minta supaya bisnes aku ini, ya Allah, dapat aku keluarkan zakat berlipat kali ganda. Jadi bila Allah tunaikan ya, insya-Allah. Jadi zakat itu satu kita kata menjadikan satu badan, satu agensi yang boleh memberikan kekuatan dalam kita buat kerja sosial lapangan ni. Itu ada kaitan. Sebab kadang-kadang kita ambil mudah. Padahal kita tengok pusat-pusat pengajian di India ke, macam Durban University tu, ataupun di Mesir macam Azhar University tu, mereka bertapak bergerak macam Durban University. Pelajar ribu-ribu. Semua ditanggung oleh duit zakat, duit wakaf. Pencara-pencara, tenaga pengajian juga mendapat dana. Mereka tak akan fikir soal nak cari duit di mana. Sebab universiti tanggung semua sebab atas dana zakat dan wakaf. Ini kekuatan yang berlaku. Sebab kadang-kadang kita tengok mudah kan. Tapi insya-Allah kalau itu betul-betul berlaku dalam realiti hidup kita ini, insya-Allah ini kekuatan. Okey. Soalan yang satu lagi Ustaz. Assalamualaikum. Barang kemas yang tak cukup haul, bila dijual adakah dikenakan zakat? Dia tak cukup haul tu, jual dia tak masuk dalam, bila tak cukup tu tak keluar zakat lah. Tak cukup haul, tak cukup nisabnya. Jadi syarat-syaratnya untuk kita keluar zakat tu, haulnya, nisabnya kan. Itu bila tak cukup tak ada kiraan zakat lah. Betul. Okey, lain soalan silakan. Kita ada dalam 2 minit lagi. Ada yang type ni saya tak nak baca. Ada yang tak. Ada 2 soalan saja Ustaz. Yang dapat dibaca. Okey, nampaknya setakat itu saja Ustaz, semua dah jelas Ustaz ya.
Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Kamarudin atas kesediaan berkongsi ilmu melalui tadabbur surah Al-Baqarah yang bermula dengan ayat 177 itu tadi mengenai maksud dan dasar kebaikan ya, dengan beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab nabi-nabi dan juga sentiasa mewujudkan keimanannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan inti kehidupan sejati adalah takwa. Islam itu mewajibkan kita untuk melihara hubungan baik dengan Allah SWT dengan cara meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan apa yang penting, kesungguhan kita meningkatkan amal ibadah demi mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dan semoga ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat bagi kita semua bagi mengambil ibrah darinya. Dan terima kasih kepada penaja dan juga jemaah sudi duduk bersama-sama hingga ke akhir majlis ilmu ini. Teruskan istiqamah untuk kita terus berada dalam majlis ilmu, dan insyaAllah semoga di lain kesempatan kita bersama-sama lagi dalam majlis ilmu yang lain. Dan Ustaz, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.